apa yang saya buat ni, saya sebagai aktivis MA63 ni, saya pilih untuk educate. So bila saya pilih untuk educate tu, saya bagi tahu whatever you feel, saya cuma cari siapa yang nak belajar je. Kan, kau rasa MA63 ni tidak boleh pakai ke, MA63 ni sudah memang lapuk ke, ataupun kita rasa kita dizalimi ke. Sebab saya fikir orang yang paling layak dizalimi ni adalah orang yang jahil lah. You know nothing. You don't know how to defend yourself. Bila kau cakap kerajaan persekutuan zalim kau, okay, you prove your stand. Bila cakap kerajaan persekutuan tidak tunaikan ni, okay, tunjuklah mana. So bila tidak boleh tunjuk, maksudnya tuduhan kamu hanya tuduhan kosong, tidak berasas, kosong. So keadaan ni saya tidak mahu jadi pada diri saya pula. So bila orang cakap, okay, kerajaan persekutuan macam ni, I have the proof. Selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minuat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasakan Yayasan Mawadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah, amin. Seronok kita sebab apa? Sebab hari ini kita ada tamu yang jauh tapi dekat di hati. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Itu cukup. So daripada Sabah, negeri di bawah bayu tu pun tak tahu bila perkataan negeri di bawah bayu tu wujud. Sebenarnya entah ada panggilan yang lebih sesuai. So bersama kita adalah Irwan Idris. Apa khabar, Irwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. So bila panggil orang Sabah ni, kita bukan nak cerita pasal Sumandak, Min. Okey. Walaupun itu topik yang Min suka. Betul. Betul Sebenarnya Sumandak ni siapa, Min? Sumandak ni adalah gadis-gadis ayu negeri Sabah. Tapi dia lebih spesifik, dia biasa yang menang Sumandak ni orang mana? Etnik apa? Etnik mana? Kadazan Dusun. Kadazan Dusun. Kita kena hantar wakaf Al-Quran ke sana. Bukan. Baik. Alhamdulillah. So bila cerita pasal Sabah, orang akan cakap pasal Gunung Kinabalu, Sumandak, Ambuyat. Itu biasanya. Tapi sebab kita Langkah Studio, kita bincang benda rare. About knowledge. About knowledge. Value of knowledge. Wow. Yang mana kita nak bercerita tentang perkara-perkara yang dah dibangkitkan tapi masih lagi kedengaran dia, bunyi-bunyi nyamuknya itu, bising dan nyaringnya masih lagi kedengaran. Iaitu tentang Perjanjian Malaysia 1963, tentang macam mana hari ini Sabah dekat diiktiraf sebagai sebuah negeri yang merdeka. Ataupun kita boleh katakan hari ini antara Semenanjung dan Sabah Sarawak, mana yang lebih dominan dan mana yang lebih boleh menentukan kehidupan mereka sendiri. Jadi kita nak lontarkan benda-benda ni dalam perbincangan kita. Jadi orang Sabah, orang Sarawak, kamu kena tunggu sampai habis. Baik, jadi bila cerita pasal perlembagaan 1963, semua orang tahu bahawa kita ada dua hari perayaan berkaitan negara. Pertama adalah kemerdekaan 1957 dan Hari Malaysia 1963. So, sebagai pemula ni, ayat pemula ni ataupun orang beginners, jadi sebenarnya apa sebenarnya 1963 ni? Irwan, bagi sikit cerita asas. Silakan. Okey, terima kasih kepada Langkah Studio sebab sudi jemput saya hari ini. Sebab yang first of all saya kena beritahu yang saya bukan siapa-siapa pun. Saya cuma orang yang curious. Saya orang Sabah ni tapi curious bila kawan-kawan content creator daripada Semenanjung bawa kamera, bawa drone, buat shot pasal Sabah. Asal dia orang lagi tahu pasal Sabah dari aku ni? So that is the curiosity. So saya rasa macam I need to find out things. Yang finally saya jumpa dalam MA63. Oh, the history is here. So what actually the difference antara 1957 dengan 1963? Sebenarnya adalah berkuat kuasanya Akta Malaysia tu untuk activate Sabah Sarawak dan sekaligus mengaktifkan Malaysia tu sendiri. Kebiasaannya orang yang bercakap pasal Sabah Sarawak ni orang politik, betul, orang akademik, tapi jarang content creator jalanan seperti kita ni ataupun orang-orang yang ada semangat patriotik ataupun patriotisme yang tinggi berkaitan dengan kenegerian. Jadi apa yang menyebabkan Irwan nak cakap sangat soalnya? Ada orang nak dengar ke? Tak ada orang nak dengar. At first tak ada orang nak dengar. So dia memang rare, dia memang langka lah. Dia memang out of the box. So bila kita cakap tu, and then dia tengok, kau siapa nak cakap pasal MA63 ni? Sebab MA63 ni dia cuma muncul musim pilihan raya. Biasanya pilihan raya MA63. Memang itu yang luar-luarkan. Memang itu je. Okey. Semua parti. Dan dahsyat nak bagi tahu parti di Sabah lagi banyak pada parti Semenanjung. Kenapa dia suka bawa cerita MA63? Kenapa orang Sabah dia lebih dahagakan MA63 daripada tunai? Selalu tunai pun selalu pilihan raya orang nak tunai dulu. Tunai ambil nanti, tapi MA63 nak tahu cerita tu. Kenapa? Dia dua. Kalau kita cerita pasal politik di Sabah ni,
ada display tu, macam display produk ni dengan yang betul-betul orang nak. So yang orang betul-betul nak tu, yang tadi tu lah yang ada duit tu. Duit tu memang orang nak. Tapi yang orang cakap, orang tak cakap pasal duit. Dia cakap pasal MA63. So MA63 ni dia sudah jadi macam katalog lah. Kenapa? Kita tak tahu kenapa. Apa yang manis dalam MA63 untuk rakyat Sabah? That is the beginning. Itulah permulaan untuk Sabah itself. Memang semua orang Sabah pun tahu tentang the first Kejap lagi kita dia. Kejap lagi kita dia. So the bendera yang pertama tu. Tunjuk terus, Mat. Ramai orang sebenarnya tidak begitu. Ini bendera pertama Sabah This is the one. Bendera Sabah yang first 16 September tu yang buat orang Sabah tu bila nampak je bendera ni dia akan anggap this is something yang the closest to the heart of orang Sabah. Kira ada kudat di Tawau, di Keningau ataupun di Beaufort. So, ini benderanya. This is the bendera. Tapi masih lagi ke ada sentimen tu ataupun sebenarnya orang tua-tua saja yang ada perasaan tu? Perasaan orang tua-tua tu memang betul. But the problem dengan generasi baru ni, dia macam saya lah. Bila orang cakap MA63, bila orang cakap sejarah, macam tadi saya cakap, kawan-kawan content creator daripada Semenanjung datang bawa drone, datang bawa kamera, buat konten, dia cerita pasal makanan, dia cerita pasal lokasi. So I was reminding myself, masa aku pergi Mekah atau aku pergi melancong, pergi negara orang, aku fikir aku bukan berminat dengan dia punya gunung ke, dia punya makanan sangat. The first thing that we have in mind, of course, sejarah. So what happened to this place? So that is the first thing yang kita akan ambil tahu. So sebagai orang Sabah, bila kawan datang kan pergi Sabah, apa yang sejarah tempat ni? I don't have answer. So bila tidak ada jawapan tu, rasa macam malu dengan diri sendiri. So di situlah saya mula cari jawapan tu, mula gali. At first memanglah kita bukan mau baca dokumen, pasal rasa macam susah. Nobody explain. So kita tengoklah duit shilling lah, tengoklah peninggalan bangunan. But the problem with those things, they don't say anything. Duit shilling ni tak boleh bercakap. Kan? So the duit stamp semua ni tak boleh bercakap. So I have to push myself baca dokumen tu. Bukan setakat baca tau, I have to baca dan empathy. Sebab dia zaman tu lain. So I have to feel zaman tu macam mana macam mana perasaan orang masa tu So that is where saya mula cari, this is perjanjian meaning ada keinginan yang berbeza-beza daripada semua pihak. So Singapore punya feel, saya kena empathy Singapore punya feel dulu. Betul. So bila saya tengok pemimpin daripada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, I have to feel Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu punya empathy. When it comes to Borneo States, Sabah dan Sarawak, saya kena feel Sabah Sarawak punya keinginan pula. Baik. So kita terus pergi ke dalam Irwan Idris. Pada waktu tu kita ada Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Fasa-fasa pertama. Kemudian kita ada Persekutuan Malaysia yang ada Singapura di dalamnya. Kali ketiga 1963 barulah Singapura keluar dan wujudlah yang seperti mana sekarang. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dia jemput juga Brunei untuk masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi yang ada sekarang lah seperti mana ni, sebab semua orang ada cerita masing-masing. Setakat pembacaan Irwan Idris dan empati Irwan Idris pada kerajaan negeri Sabah pada waktu tu, apa ceritanya? Kenapa Sabah memilih Malaysia ataupun kenapa Sabah nak dengan Melaya berbanding memilih Indonesia, Filipin? Mungkin boleh cerita. Saya rasa itu yang akan buat kita menghormati keputusan nenek moyang kita. So berdasarkan apa yang saya baca lah, sebenarnya dia bukan tentang keinginan Sabah tu sebenarnya. Bukan keinginan Sabah. Bukan tentang keinginan Sarawak juga. But actually pada masa tu internationally seluruh dunia tengah dalam proses decolonization. So Filipin tahun 46, Indonesia tahun 45. So that is a process. Selepas Perang Dunia Kedua ni, semua wilayah ni United Nations ditubuhkan lepas Perang Dunia Kedua. So United Nations dengan 51 negara ni, keahlian yang pertama ni, salah satu yang diorang luluskan resolusi adalah semua tanah jajahan ni berhak untuk berkerajaan sendiri. So that is where the core begins. So dalam keadaan seluruh dunia tengah proses decolonization dengan saya ada tulis pasal Togo, saya ada tulis pasal Somalia. So everybody is going for berkerajaan sendirilah. So perkara ni untuk Sabah dan Sarawak
sebenarnya adalah koloni terakhir yang melalui proses decolonization ni. Antara yang terakhir. Actually terakhir lah. Memang terakhir. Memang terakhir. Sebab kalau disebutkan Hong Kong dia ada agreement 100 tahun. So Hong Kong walaupun dia berakhir pada tahun 80-an, still itu adalah berakhirnya dia punya agreement tu. So Sabah dan Sarawak ni adalah yang terakhir. So kenapa dia boleh daripada tahun 45 pergi tahun 63? So di mata United Nations dan juga kerajaan British pada masa tu, this is too long already. Benda ni terlalu lama dah. Sepatutnya dia cuma ambil proses paling maksimum 10 tahun. Semua proses decolonization yang tanah jajahan ni 10 tahun. So Sabah dan Sarawak ni, the problem is pemimpin Sabah sebenarnya belum pernah diuji dengan pilihan raya, dan memang Sabah tidak ada sultan. Berbeza dengan Tanah Melayu, dia ada sultan. Say whatever, kalau sultan sebut macam yang kita nampak lah, yang berkenaan dengan pembantahan pembentukan Malayan Union. So di situ sebab orang Melayu ada sultan tu. So that is where the sovereignty stands. Tapi Sabah tahun 45 sampai 63 tu we don't have any, orang cakap the legitimate ruler. Yes. Yeah. So that is the problem. Kita dah ada masalah macam segregated lah among Sabahan. Jadi disebabkan tekanan ni dah masuk tahun ke-20 ni untuk decolonization ni. Baik. So Sabah masih lagi belum, dan tidak ada ni orang yang get involved betul-betul. Kalau Tanah Melayu kita nampak Tunku Abdul Rahman, dia terlibat dalam tu. Itu yang belum cerita lagi yang membantah. Baik. Kan, so di Sabah tu dia macam banyak kekeliruan until today. Until today orang masih lagi confused dengan sejarah ni. Okey, baik. Kita terus pergi ke lebih deep lagi. Berkaitan dengan tadi dalam bincang kita, MA63 ni banyak yang dah dibuldoskan, banyak yang dah diranapkan, dah diratakan, ataupun perjanjian tu sekadar pada kertas saja. Betul. Jadi apa agaknya isu-isu yang persoalan hari ini yang Sabah ataupun Sabahan atau bukan Sabahan nampak memang agreement sekadar kertas, bukan pengamalan. Yes. Sebenarnya kalau yang kita cakap pasal kena bulldoze ni, sebenarnya memang itulah sebabnya saya tulis buku ni. Sebab orang cakap kalau kita sesat jalan, kembali ke pagar jalan. So saya cuma fikir, what is actually the problem tentang MA63 ni? Sekejap ada Tan Sri cakap macam ni, ada YB cakap macam ni, musim pilihan raya pula satu parti akan kempen pasal IC Sabah pula. Lepas tu ada cakap pasal projek IC, ada yang cakap pasal pendatang tanpa harap, pendatang tanpa izin. So dia terlalu banyak isu yang sampai kita rasa macam wait, MA63 ni apa? So kita orang Sabah sendiri confused. So saya fikir if we want to find out what actually happened, we go to the document yang paling terpakai untuk negara ini, which is Malaysia. So dalam Malaysia Agreement yang Tan Sri Wan Junaidi previously dia cakap dia dah gazetkan dalam kerajaan Malaysia. Dia maksudkan tu adalah dokumen yang 11 artikel tu mula sudah terpakai untuk di Malaysia. So di dalam 11 artikel tu, artikel kedua ni menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ni perlu meluluskan satu RUU yang dilampirkan dalam perjanjian ni. So di dalam lampiran tu ada RUU Malaysia. Yang ni yang tebal ni, yang lebih kurang 80 muka surat ni. So this RUU akan berkuat kuasa pada 16 September dan dikenali sebagai Hari Malaysia. So yang ni adalah RUU yang mengubah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu jadi Malaysia. So dipendekkan cerita apa yang RUU Malaysia ni? RUU Malaysia ni sebenarnya adalah pengasingan di antara hak negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura di dalam perlembagaan tu. Macam mana saya tahu ni? Selepas saya susun dan buat buku ni. Baik. Maksudnya kalau kita mudah nak sebut tanpa kita melihat pada agreement tadi, orang Sabah sendiri dia nak akan negara dia sendiri ke? Dia nak merdeka. Maksudnya Sabah is Sabah, no Filipin, no persekutuan, no federal. Sabah is Sabah. Sentimen tu memang ada. Sentimen memang ada. Sentimen tu datang daripada parti politik ataupun rakyat ataupun sendiri. orang Melayu ataupun orang bukan Melayu. Pembahagian tu datang campur. Maksud kesatuan untuk Sabahan itu berdiri tegak, satu padu. Tak ada Melayu ke India ke China. Dia tak tegak. Dia bermusim lah.
Dia satu grup. Satu grup yang rasa memang dia kena Pisah. bukanlah macam kita ada keistimewaan kan, layanan istimewa ni dapat beasiswa semua ni kan. Ya, betul. So ada golongan, ada pihak yang rasa macam we don't have that kelebihan. Terpinggir Dia benefit rasa tu. terpinggir dari segi ekonomi. So keadaan ni dia tidak macam hanya terhad untuk satu kaum. Dia semua tau. Betul. Semua terlibat. Yang miskin tu bukan orang Kadazan dusun saja. Ada juga orang Melayu, ada juga ada Bajau, ada juga yang Suluk, ada yang Bisaya. So basically rasa terpinggir ni hampir semua kaum di Sabah. Merasakan. Dia rasakan benda tu. Jadi kan bila kita dah malas bincang ni, kita cakap tak payahlah, keluar je lah. So that is the idea yang Faham. kau cerita banyak ni kita dah 60 tahun dah. Saya kena juga tu. Saya cakap, Irwan tak payahlah kau cerita MA63 tu. Saya cuma memilih, I just want to know the truth. Actually betul-betul masa tu macam mana saya nak cari jawapan tu. Bukan setakat saya saya rasa macam tercabar dengan kawan-kawan content creator dari Semenanjung pergi buat konten di Sabah. Actually last time saya tertengok cerita Ertugrul. Yang 500 episod tu kan. Ya, Turki tu. So that is where aku tengok kan, jahanam betul. Macam mana dia boleh buat movie yang 600 tahun dulu. Aku yang 60 tahun ni pun aku tak tahu apa benda nak buat. Tak mampu buat movie pun, buat konten pun tak mampu. So that is really a slap, tamparan untuk saya macam malu aku tak tahu apa pasal tempat aku sendiri. Saya percaya Amin dan juga Irwan bahawa kita masih lagi dalam proses membina negara bangsa kita. 60 tahun ni sekejap sebenarnya. Sekejap sangat Amin. Kalau kita kata 100 tahun pun masih sekejap bagi saya. Sebab saya tengok dengan negara maju macam Europe tu yang masih lagi ada masalah Ireland dan juga UK. Sedangkan negara mereka dah masuk satu abad. So 60 tahun ni memang betul nampak macam lama, tapi sebenarnya sekejap bagi saya. Tapi saya nampak lah, saya tak tahu Irwan boleh betulkan saya nampak memulai daripada PM Datuk Seri Ismail Sabri, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun waktu ni dekat ataupun singkat 5 tahun atau tak sampai pun 5 tahun, tapi saya rasa pacing untuk memenangkan hati Sabah dan Sarawak ni bermula sekarang. Maksudnya nampak Anwar Ibrahim pun mula berikan, Datuk Seri mulakan berikan keistimewaan lebih sikit pada Sabah dan juga Sarawak. Saya percaya itu dibincangkan oleh Datuk Patinggi dan juga sahabat-sahabatnya. Adalah move tu sekarang. Irwan rasa terlambat ataupun tidak? Saya tak boleh cakap usaha orang ni macam kita cakap usaha orang ni lebih baik, orang ni tak baik, orang ni kurang kan. We appreciate everybody. Kita hargai semua benda. Kalau kita cakap sebenarnya pemimpin ni tak bagus, pemimpin tak bagus. Saya anggap benda ni adalah perjanjian. So bila perjanjian ni, kalau kita buat agreement, kena pegang lah. Selalunya dia akan melibatkan dua pihak ataupun beberapa pihak lah. Tapi let's say lah we done an agreement, and then you know that you make an agreement dengan orang yang mungkin tidak tahu tentang apa yang kita agree ni, dia just sign je. So orang yang buat agreement ni akan rasa macam ada advantage di situ, since this is the high level topic. Contohlah kalau kita tulis semalam saya cerita dengan projek, jom kita search engine YouTube ni, kita tulis MA63, apa result kita dapat. Kita akan nampak semua ni yang bercakap MA63 ni, the result will come ketua kerajaan semua. Dia bukan content creator punya topik. So naratif ni sama aja. Dia cerita dia adalah topik, kalau orang bisnes CEO punya topik lah. Kalau orang semua okey. Di atas lah. Tinggi. Ya, maksudnya topik perbincangan semua okey. Semua sempurna, semua disepakati. Yes, kita faham lah tu. Faham. One side dia policy maker, takkan dia nak kata polisi yang dia buat tu tak elok. Ya. So that is where sebagai orang Sabah, rakyat biasa ni yang I just want to know what actually you guys talk. So I go deep, pergi digging all the thing. Kan ada buku orang tulis pasal kita ni equal partner. Lepas tu ada cakap lagi kita ni unequal partner lah. So basically bila saya susun dokumen tu, hampir semua keadaan berkenaan dengan perlembagaan 1963 ni, berkenaan dengan Malaysia yang kita tubuhkan 1963 ni, hampir semua perkara berkaitan dengan Sabah dengan Sarawak ni, Perdana Menteri Malaysia perlu runding dengan Ketua Menteri Sabah dengan Sarawak. Hampir semua keadaan. Dari segi kewangan, dari segi keistimewaan native di Borneo.
So maksudnya Perdana Menteri ni dia kena runding dengan Ketua Kerajaan Sabah dan Sarawak. So yang terhakis kita cakap tadi tu, this is the one yang terhakis. Dalam perlembagaan dia tulis kena runding dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak, termasuk dengan National Land, artikel 83 dengan 87 ni. So this is the one yang membezakan Sabah Sarawak dengan Pulau Pinang. Sebab ada clause yang mengatakan kalau Kerajaan Persekutuan nak buat anything berkenaan dengan tanah persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak, dia kena runding dulu dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. So berbeza dengan Pulau Pinang dan Melaka dan juga negeri-negeri lain. So keadaan tu ini yang sudah berubah. Daripada runding dengan ketua kerajaan, dia pilih ketua kerajaan yang mana yang pro, sudi untuk mendengar apa sejarah Perdana Menteri cakap. So dia akan jadi ketua menteri. Itu yang kita nampak dalam sejarah Sabah. Sabah lah paling banyak ketua menteri. Sarawak 6 sampai sekarang. Dalam 60 tahun ni Sarawak baru 6. Sabah kita dah ada 16. Oh ya. 7 penggiliran 2 tahun sekali. Maksudnya mestilah ketua menteri itu selari dengan Perdana Menteri supaya apa saja deal dan keputusan, kalau Irwan tak nak sebut saya sebutlah kan, supaya apa saja keputusan yang memang terpakai pada agreement tadi dapat disempurna dan direalisasikan. Oh itu bijak je, itu politik strategis lah. Politik move yang mesti ada lah. Tapi memang sepatutnya kalau nak mudahkan urusan negeri dan persekutuan tu samalah supaya mudah untuk dapat keputusan. Tapi cerita Sabah ni pada pendapat Irwan dia nampak lebih kepada political move berbanding pentadbiran move. So menarik. Okay. Bagi saya sendirilah. Okay, Sabah, Sarawak. Kita tahulah kalau kita tengok antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak ni, kalau Sarawak saja pun besar dia, keluasan dia dah sama dengan Semenanjung. Dan kalau kita tengok kat situ juga Sabah dan Sarawak dia ada semangat untuk membina dan juga distructure kembali pemerintahan, ekonomi, hak-hak yang terabai sebagainya. Jadi antara Sabah dan Sarawak, siapa yang paling kuat melawan untuk untuk mendapatkan hak-hak mereka ni? Kalau cakap pasal melawan ni, dia lebih melawan ni dia ada dua lah. Ada melawan depan-depan, melawan secara demokrasi lah. Secara demokrasi rasanya dua-dua lah. Dua-dua sama. Sebab kalau kita tengok pada tahun 1966, Ketua Menteri Sarawak yang pertama Stephen Kalong Ningkan ada masalah dengan Kerajaan Persekutuan. So di situlah darurat yang pertama untuk Sarawak untuk ganti Ketua Menteri Sarawak. Diganti dengan Tawisli. So Sabah pun lebih kurang sama juga. So bila ada masalah dari sudut kita tak match ni, kita tak jumpa ni, yang persetujuan antara kerajaan ni tak jumpa ni, so yang selalu jadi mangsa ni memang rakyat lah. Betul. So diorang yang ada isu, rakyat jadi mangsa. Mangsa dia tu kita dapat pendidikan kita terkebelakang. Macam yang kita nampak lah dekat social media, guru besar tinggal dekat store 3 tahun. Itu satu benda yang kita susah nak bincangkan, sebab semakin lama kerajaan ni makin bertahan, ataupun mana-mana kerajaan pun Perdana Menteri bertukar-tukar. Tapi Sabah dan Sarawak ni orang boleh kata sampai kiamat kot macam tu. Apa sebabnya? Adakah kerana takdir? Kan? Adakah kerana hasil-hasil yang diambil tak dipulangkan balik, ataupun memang masyarakat di sana tak nakkan pembangunan? Dia nak kata sebab ada PAS tak ada. Sebab dia kata sebab ada PAS maju. Dia mau nak Islam kan, nak maju contoh kan. Sekarang ni dia bukan ada PAS. Tak, dia bukan ada PAS ke ada apa sekarang. Dia bukan isu, saya rasa bukan isu parti. Isunya memang takdirnya sampai kiamat begitu ke? Ataupun kerana mereka tak nak pembangunan, ataupun kerana ketirisan yang memang berlaku daripada dulu, ataupun pengurusan federal kita masih lagi belum berfokus kepada kemajuan yang sepatutnya. Adakah sekadar Pen Borneo tu dah majulah? Dia saya percaya kalau kita balik kepada speed, kalau kita nak speed ni, actually there is no shortcut selain daripada knowledge, ilmu. Bila kita ada ilmu, even Al-Quran pun cakap beza orang tahu dengan tidak tahu ni macam siang dengan malam. Kan? Jadi kalau apa yang saya buat ni, saya sebagai aktivis MA63 ni, saya pilih untuk educate. So bila saya pilih untuk educate tu, saya bagi tahu whatever you feel, saya cuma cari siapa yang nak belajar je. Kan, kalau rasa MA63 ni tidak boleh pakai ke, MA63 ni sudah memang lapuk ke, ataupun kita rasa kita dizalimi ke,
Sebab saya fikir orang yang paling layak dizalimi ni adalah orang yang jahil lah. Betul. You know nothing. You don't know how to defend yourself. Ya. Bila kau cakap kerajaan persekutuan zalim kau, okay, you prove your stand. Bila cakap kerajaan persekutuan tidak tunaikan ni, okay, tunjuklah mana. So bila tidak boleh tunjuk, maksudnya tuduhan kamu hanya tuduhan kosong. Tidak berasas, kosong. So keadaan ni saya tidak mahu jadi pada diri saya pula. So bila orang cakap, okay, kerajaan persekutuan macam ni, I have the proof. Saya ada bukti dokumen tu macam ni. Kan? Kalau kita nampak dalam parlimen yang mana ada satu sesi yang mana Datuk Armizan Ali menyebut berkenaan dengan keuangan lah persekutuan dengan 40% Sabah tu. Ya, disebut pasal 112C dan 112D. Bila kita dengar 112C, 112D ni, orang biasa-biasa macam sudah apa benda tu. Kan dia macam aku tak boleh masuk ah. But saya spend masa untuk faham 112C ni, Datuk Armizan cakap dia perlu dibaca dengan 112D. So maksudnya kau tak boleh simply baca 112C tanpa baca 112D. So keadaan tu terpakai untuk kewangan, untuk artikel kewangan. Tapi sama juga untuk pindaan perlembagaan secara keseluruhan. Artikel 159 ni untuk ubah perlembagaan ni hanya boleh buat di parlimen. So artikel 159 ni tahun 63 dimasukkan artikel 161E dalam 159. Maksudnya kalau nak ubah ni dia kena rujuk 161E. So ini yang kita cakap, saya percaya hak Sabah tu sudah ada dalam semua bahagian dalam perlembagaan persekutuan, dan perubahan yang berlaku sepanjang tahun tu banyak. Still saya pergi ke Dewan Undangan Negeri Sabah, saya cari arkib, saya cari dokumen Hansat. Ada tak dokumen, ada tidak kerajaan Sabah ni bawa usul ni ke Dewan untuk luluskan setuju? So far saya tak jumpa. Tu yang ubah Sabah jadi negeri-negeri persekutuan tahun 76 tu. Dewan Undangan Negeri saya tak jumpa. Tapi kalau kita tengok dari segi corak pemerintahan dan kabinet structure yang datang daripada PMX, meletakkan TPM2 daripada Sabah Sarawak, dan juga baru ni pun Dato' Armizan. Sebelum ni Menteri Hal Ehwal Khas Sabah Sarawak. Semalam saya tak tahu naik pangkat ke ataupun ditukarkan ke Menteri KPDN kan. Jadi okey, masih lagi tersusun, maksudnya kota untuk Sabah Sarawak, kabinet, Menteri Kabinet tu masih ada. Dengan ada TPM2 Sabah Sarawak ni, apa yang nak digambarkan? Apa yang cuba nak diperlihatkan kepada rakyat? Kalau saya lah, sebab saya baca, saya pergi cari dokumen tu. Masalah dia, saya nampak kita masih lagi kosmetik lah. Kan masih lagi itu standard. Itu mana-mana masih lagi kosmetik. Sebab antara soalan yang bila saya baca tu, soalan yang forwarded pada saya tentang podcast kita pada hari ni. So macam mana, apa yang satu topik tu mengatakan tentang jawatan kuasa MA 63 tu. Kan? So sebenarnya kita tidak perlu jawatan kuasa ni. Sebab this is an agreement between kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah dengan Sarawak. Dia bukan kerajaan Johor. So actually beza 57 dengan 63 ni adalah agreement tu. Agreement 57 ni adalah antara dengan 11 negeri ni dengan kerajaan persekutuan. Dan juga British lah pada masa tu. So dia dah pas kepada kerajaan persekutuan. So that deal is done. Sekarang Sabah dengan Sarawak ni dia pakai template Tanah Melayu punya perlembagaan. Faham. Kan dia pakai perlembagaan tu. Tapi template ni dia ada satu keistimewaan yang Sabah dan Sarawak, Ketua Kerajaan Sabah Sarawak ni berhak untuk bersetuju atau tidak bersetuju. Contoh macam rancangan Malaysia, kalau kita ada rancangan Malaysia RMK kan, Sabah Sarawak dia berhak untuk nak follow atau tidak. Dia berhak lah, tapi macam kita cakap tadi lah, semuanya sepatutnya follow je lah. Nampaknya dia dah jadi macam tu. So orang dah macam this is just agreement, tapi this is our deal, we agree this way, so this is lebih membawa kebaikan kepada semua orang. So this is something yang sebagai orang Sabah yang mencari jawapan, saya rasa macam letaklah TPM ke, letaklah apapun jawatan untuk Sabah dan Sarawak, selagi kita sebenarnya we don't go for the agreement yang betul-betul tu. So saya tak nampak yang usaha ni sebenarnya lebih kepada
jangan gaduh lah. Jangan gaduh-gaduh lah. Macam tu lah. Tidak menyelesaikan pergaduhan. dia cuba delaying things. Ya. Okay, menarik. Saya suka untuk kita pick up the fruit betul secara jelas. Yes. Okay, dalam MA63 secara jelas, secara nampak, boleh tak Tuan Irwan highlight apa betul-betul yang rasa macam ini yang patutnya memang kita kena dahulukan? Bab apa? Mungkin saya tak tahu, mungkin bab pendidikan, mungkin bab kesihatan, mungkin dalam bab kedaulatan, mungkin satu dulu isu yang memang jelas kita tak ikut ataupun tidak follow. Kita dah accept saya nampaklah pemimpin Sabah lah especially sebab dia buka, saya tak boleh blame Kerajaan Persekutuan secara keseluruhan without saya pernah defending diri saya. Kalau saya dah defend, lepas tu saya dah kena bulldoze juga, of course lah, barulah saya boleh blame Kerajaan Persekutuan. But along the way, yang sebenarnya kita bukan cakap pasal satu topik, pasal duit semata-mata. Kita bukan cerita pasal tanah atau siapa lagi special, orang Melayu kah, orang Bajau kah, orang Kadazan Dusun. Kita bukan cakap pasal ni. Kita cakap pasal membina negara ni adalah tentang everybody punya. Semua orang punya ni. Bukan orang Melayu punya. Kalau di Semenanjung lain. Di Sabah ni dia ada satu klausa khas yang dia dah tambah dalam Perlembagaan Persekutuan untuk dia sama tarafkan Melayu ni. Kalau di Semenanjung ni, di Sabah, siapa yang ada keistimewaan tu? Bumi Putra tu. Yang keistimewaan yang disebutkan tu diletak dalam artikel 161A. So actually dia punya keadaan tu hampir semua sama. Template tu semua sama. Tapi apabila idea menegerikan Sabah dengan Sarawak ni, dia menjadikan dia sama macam negeri-negeri yang lain tu. So that is changing the mindset. Bila dia change mindset tu, bukan cakap Sabah kami lebih tinggi daripada Johor atau Kedah. Bukan. Dia cakap pasal keadaan tu, contoh macam keuangan. Okay, keuangan ni dia bermula dari artikel 96 sampai 112. So 96 sampai 112 ni adalah template keuangan untuk Semenanjung. So yang bahagi-bagi ikut negeri, ikut populasi ni, this is the template daripada Persekutuan Tanah Melayu. So when it comes to Malaysia Agreement, dia tambah 112A, B, C, D, E. So yang ni 5 artikel baru ni adalah Sabah Sarawak termasuk Singapura. Pada tahun 65 112E tu dipadam sebab Singapura dah tinggalkan Malaysia. So tinggallah 112A, 112B, 112CD. So CD ni memang cakap pasal duit Sabah. Kita belum cakap lagi pasal agama ni. So there is a lot of things. Dia benda yang terlalu besar. That's why bila kita cakap pasal MA63, kalau kita cuma kuasai satu topik je, contoh aku cakap pasal sovereignty je. This is not. Kalau kita boleh faham isu yang berlaku di Gaza tu adalah tentang kemanusiaan, tentang sovereignty, siapa duluan, kan? Siapa lebih berhak. So keadaan tu sama di Sabah dengan di Malaysia. This is it. Dia bukan pasal satu topik atau lebih teruk lagi lah ada orang jajah 20 perkara. So 20 benda ni je. Pada 20 benda ni it's not even ada stand untuk dibawa sebagai satu topik yang okay, kalau aku nak gaduh dekat mahkamah, aku bawa dokumen ni. This is not the legal document. So cerita pasal duit ni 112C sekarang dah mula terbuka, macam-macam orang cakap. So itu yang dia cakap Perlembagaan Persekutuan ni ada 14 bahagian dengan 13 jadual. So that is, jangan cakap pula saya pakar, saya dapat ni pasal saya susun. Saya susun. Bila saya susun tu macam ni rumah dia. So it just took me around 5 bulan, 6 bulan macam tu. Saya susun balik pasal saya ada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 57 tu. So yang 57 tu saya susun pindaan pertama tahun 58, lepas tu yang kedua tahun 60, lepas tu 62, 63 dapat yang ni. So bila kita susun tu kita nampak lah. Nampak yang perjalanan tu sama ni. Semenanjung ni dengan Sabah dengan Sarawak ni sama. Sebab belum cerita lagi mahkamah. So di Mahkamah Tinggi Persekutuan ada satu, di Sabah ada satu, di Sarawak ada satu, di Singapura ada satu. So that is the agreement. So betul. Itu yang bila kita cakap MA63 ni part mana yang kita ni, dia actually we have to feel kita sama ni. Dia kita sama-sama.
Tapi dari segi Sarawak kalau kita tengok, macam Sarawak sendiri diorang lebih berani untuk bawa isu-isu, contohnya dari segi dasar-dasar, dari segi pendidikan, ataupun dari segi diorang nak keluarkan duit dari segi penilaian diorang sendiri di negeri Sarawak. Jadi adakah Sarawak ni dengan Sabah dia ada sedikit kita sebutkan pertelagahan dari sudut macam Sarawak kita memang nak firm, kalau boleh kita nak uruskan semua. Sabah kena ikut apa yang diperuntukkan oleh persekutuan, ataupun kedua-duanya ada mentaliti yang sama, ikut perjanjian yang sedia ada. Kalau banding Sabah dengan Sarawak saya pernah lah ada kawan cerita kan, kalau kau kau bawa lori, lepas tu lori kau ni kau dalam Sarawak and then lebih kurang berapa kilometer lagi nak pergi ke Sabah tu, tiba-tiba kau punya lori ni mungkin ada masalah, perlukan tow. Baik. Kan? So kita fikir kita ambil lah tow daripada Sabah. Kan ambil? Tak boleh. Dia punya tegas tu macam tu. Mesti Sarawak kau juga. Kau kena ambil dulu dekat Sarawak punya untuk bawa keluar ni. Apa-apa pun Sarawak dulu. Sarawak dulu. Macam tu. Tapi di Sabah ni semua orang datang, semua orang bos. Sabah bosku semua bos. Dia punya layanan kepada tetamu tu kadang-kadang melampau-lampau. Kan? So bila orang layan bagi dia 1, dia bagi balas tu 10. So this is the part yang dia terlampau murah hati, terlampau baik. Itu yang saya anggap macam kita baik tu okey, tapi kalau sampai ke satu tahap yang menggadaikan hak kita, orang nampak yang this is a kelemahan, so habis lah. Sebab kita bukan cakap kita terlampau kenegerian ke, kita mau cakap pasal ni orang luar ke. Bukan. Siapa-siapa pun yang orang empunya kawasan tu, dia mesti ada rasa macam nak jagalah tempat tu. Bukan kita cakap kau orang luar, bukan macam tu. Kita okey, tapi kalau cakap macam ni tanah bapak aku kan. Kalau bapak aku punya lah, kau boleh tinggal, boleh, tapi hasil aku punya lah. So that is the point. Dia selalu lah kalau cerita pasal Sabah Sarawak ni ataupun negeri-negeri lain, contohlah kalau kita kata Sabah Sarawak, hasil bumi yang ada pada Sabah Sarawak tu petroleum, gas dan sebagainya dikumpulkan di Putrajaya. Betul. Kemudian diambil sedikit dalam bentuk hadiah, dividen dan sebagainya diberikan. Dan itu kadang-kadang topik yang selalu dibincangkan, yang selalu tak, yang benda ni lah selalu semua rakyat Sabah tak puas hati. Kalau masuk pilihan raya, bulan apa pilihan raya? Tahun depan lah. Contoh tahun depan lah. Itu akan dibawa. Yes. Itu akan dibawa. Tapi lepas pilihan raya benda tu tak apalah, biarlah, biasalah. Diorang kena uruskan, diorang kena bawa. Tapi sebelum tu, kenapa perlu bawa sana sampai sini 20% je? Kita kena uruskan negara kita. Betul. Jadi rakyat semangat lah kan. Lepas tu keluar pun dapat duit lah. Jadi contoh lah kan. Jadi sampai bila benda ni perlu berlaku macam tu? Knowledge lah. Knowledge lah. Ilmu lah. Macam kawan-kawan saya ni, bila saya gerakkan komuniti kecil ni, macam saya cakap tadi, siapa nak cerita M63? Tak ada orang nak cerita M63 ni. Tak ada, betul. So bila saya mula cari jawapan tu gara-gara tengok movie kan, rasa macam I need to find something. So saya susun tu. So saya tengah fikir macam mana aku nak cari orang yang nak tahu M63 ni. So apa saya buat? Saya pergi buat kelas online, masuk ni daftar, kena bayar ni dapat baju. So things work. Dan diorang beli baju, diorang masuk kelas. So aku tahu yang ni memang nak tahulah. Kalau aku pergi open kan, okay, hi, hari ni kita cerita M63, sudah akan masuklah ada bacai. Peminat Ada peminat ramai daripada Sabahan juga. Sabahan. Peringkat umur? Bayangkanlah background Grab driver, lori driver, lepas tu pekerja kedai runcit. Bagus. Okay. Bagus. So memang rakyat lah, level rakyat. Lepas tu ada yang kerani, ada yang memang bapak dia tu memang pernah kena tangkap ISA. Ya. So the background memang orang awam. Memang orang awam. Ada yang geng-geng politik tu of course lah. Dia daftar pasal dia nak tahu lagi betul, lagi jelas. Apa M63 ni sebenarnya? So they come. So bila dia masuk, since dia bayar kan, akulah authority situ. Aku cakap bagi tahu pasal kelas tu. So they listen to me and then I show all the proof. So that's how it is. Tapi itulah lucunya Iwan, bila mana orang politik sendiri mendaftar, maksudnya sebelum dia masuk politik dia tak ada ilmu.
Kan maksudnya dia tak tahu apa, tapi dia jangan rasa bahawa politik pun adalah jalan pintas untuk dapat kekuasaan dan kekayaan. Ya ada. Ramai. Dalam parlimen kita sekarang yang jadi timbalan menteri pun ada. Yang tak ada background tiba-tiba 2018 senator. Wow, 2023 berani ya. sampai sekarang kan. tak itu memang ada. Ya, Kita tak tahu kata siapa-siapa kualiti kan. dan sebagainya. Memang ada yang tak ada knowledge. Disebabkan jabatan-jabatan tertentu kan dia mesti boleh pergi ke sana. Jadi itu yang kita nakkan hari ni. Spokesperson kita, content creator kita yang boleh bercakap tentang MA63 ataupun isu-isu melibatkan hak dan juga kuasa autonomi yang perlu dimiliki oleh Sabah dan Sarawak. Saya bukan nak tanya ini soalan terakhir, bukan. Tapi saya rasa kita memukul di sekitar bush ataupun semak. So saya nak pergi lebih tepat. Sebenarnya ke mana kita nak bawa ahli tuju perbincangan MA63 ni? Sebab saya rasa percaya bahawa pengilmuan ataupun penurunan ilmu ini akan makan masa 10-20 tahun. Betul. Irwan sendiri, ke mana nak bawa ni? Untuk apa? Dan kita kata kalau boleh pick 1, 2, 3, Irwan nak apa sebenarnya? Orang-orang pejuang MA63 ni nak apa sebenarnya? Kebanyakan yang saya jumpa, at first saya pun tak ada hala tuju. Mula-mula tu saya pun, we have no direction. This is kita berada di zaman we can be anything. Buka je YouTube, aku dah belajar hari ni pun kita boleh tahu dah nak buat satu benda tu kan. So when it comes to MA63, dia different. There is no how to MA63. Okay. There is no. Tak ada guideline, nothing. It's really a grey area. MA63 ni memang grey area. Okay. So macam mana saya boleh belajar pasal MA63 ni very fast? Dia datang daripada soalan lah. Saya pergi ke Keningau, soalan orang lain. Saya pergi ke Tamparuli, soalan orang yang saya jumpa tu lain. Most of the places saya pergi, saya kena marah. Kena marah pasal diorang dah anggap saya tahu ni. Padahal aku baru start cari ni. So dia marah, kenapa kerajaan dia marah kerajaan ni. So saya pergi ke Kudat, legacy Tun Mustafa. Di situ orang-orang Kudat dia punya sentimen lain. Bila pergi ke Tawau lain lagi. Bila ke area Sandakan lain. So keadaan tu memang terlalu besar. So end of the day we get confused by certain words. Itu yang saya tulis dalam buku saya ni, generasi Colgate. Generasi Colgate ni yang saya tulis ni sebenarnya mukadimah tu sebab di Sabah bagilah ubat gigi apa pun semua Colgate. Kau ada Colgate. Yang ni di Sabah ni, di seluruh Sabah, minta dulu kau punya Colgate tu. That doesn't mean the Colgate. It mean ubat gigi. So benda tu dah jadi budaya tau. So bila cakap pasal MA63, dia sebut 20 perkara tu MA63. So padahal tu benda lain. So bila cakap Kobol Commission, dia cakap dah tu referendum. So dia dah mengsimpelkan hampir semua perkara. So menyebabkan orang Sabah ni senang kena game. So bila cakap merdeka, merdeka tu self-government tu merdeka. So bila saya gali sejarah tu, self-government is one of a process of merdeka. Even Tanah Melayu pun ada self-government. So bila British dia bagi self-government tu, that is the process of 1945 decolonization. Sebelum kita bagi kau status boleh jadi member kepada United Nation, kau kena ambil dulu status self-government. Maksudnya British sudah mula tidak masuk campur hal pentadbiran. So the next step adalah full internal self-government yang macam Singapore dapat pada tahun 1959. So full internal tu maksudnya hal dalaman Singapore tu semua kerajaan Singapore dah urus. So apa lagi yang tinggal? Kerajaan British masih lagi urus berkenaan dengan Internal Security Act dan juga keselamatan di luar. Ketenteraan lah. So ini yang proses tu. So bila MA63 ni, bila kita sign, benda yang sama, kita tidak dapat full internal self-government tu. Sabah Sarawak tidak dapat. Dia dapat self-government bersama dengan satu perjanjian yang kita cakap pasal IGC pada tahun 63 juga, iaitu bulan Februari. So agreement ni, yang Tan Sri Wan Junaidi sebut ni, dimasukkan dalam, digazetkan dah. So agreement ni adalah tentang, dipendekkan cerita pasal IGC ni tentang apa? Tentang mana part kerajaan persekutuan, mana satu bahagian untuk kerajaan negeri. So dia bagi-bagi dua. Ini kerajaan negeri punya, yang ni kerajaan persekutuan punya kuasa. So pembahagian ni yang sebenarnya menjadikan wujud perjanjian Malaysia. Baik.
Saya rasa jelas dah kat situ soalan saya. Amir, ada apa-apa soalan tambahan? Maksudnya apa yang kita nak bawakan pada hari ini adalah nak menghidupkan nilai ilmu kepada rakyat Sabah, kepada Rakyat seluruh Semenanjung sendiri. bakal-bakal pemimpin, pembuat-pembuat polisi, bahawa MA63 ni bukan saja perjanjian di atas kertas, perlu difahami, ada empathy pada setiap klaus dan juga ayat-ayat yang diberikan. Jadi bagi saya dia tak terhenti kat sinilah. Sebab banyak lagi hak-hak yang tak tertunai ini mungkin boleh berlaku lagi pada waktu akan datang sekiranya ilmu tadi tak dapat diserap dengan baik. Betul, setuju. Saya rasa isu ni adalah isu yang akan evergreen walaupun mungkin 30-40 tahun. Kalau kita ingat seorang pemandu Grab, kata saya ke pemandu Food Panda, tapi e-hailing ni ditekan oleh seorang Pak Gad, ingat, dan dia keluar satu perkataan, ni budak Sabah ni, seolah-olah menjatuhkan martabat dia, seolah-olah macam Sabah ni adalah satu second class citizen. Tapi mujur ada seorang perempuan kat situ kata, saya pun Sabah juga, dia kata kan. Di situ kita nampak bahawa kita ni equal. Ada je orang Sabah yang bekerja di Semenanjung ataupun bekerja di Putrajaya sendiri. Maksudnya masih ada lagi skeptikal ataupun pandangan buruk. Mungkin orang Semenanjung bila Sabah datang sini je dia mungkin buat onar, buat masalah kan mungkin. So kita perlu didik masyarakat yang, dan ia bukan orang Sabah Sarawak je, orang Semenanjung pun perlu dididik bahawa tentang hak-hak orang Sabah dan Sarawak, dan kita juga perlu memandang manusia itu sebagai manusia, bukan atas negeri. Dan saya suka bila Tan Sri Wan Junaidi ditanya soalan oleh KJ dan juga Syahril kan, kita kena sebut lah sebab dia orang antara yang bila cerita MA63 tinggi view, orang lain tak ada. Dia tanya kepada Tan Sri, adakah pilihan memasuki Malaysia ini adalah pilihan yang baik ataupun betul? Tan Sri memberi pandangannya lah. Saya tak nak ceritakan pandangan ni, boleh tengok di close kejap. Kepada rakyat Sabah, atas stand rakyat Sabah, rasanya betul ke tindakan Sabah Sarawak memasuki Malaysia? The idea adalah decolonization. Okay, decolonization. That is the core topik sebenarnya. Baik. Kalau kita cerita pasal MA63 ni untuk apa? It's always about agreement. Kalau saya cakap apa maksud, apa perkataan lain, tadi saya tanya soalan apa maksud langka kan? Langka, ya. Langka ni unik, kan? Rare. So apa perkataan lain untuk janji? Janji, ya. So janji tu, perkataan lain untuk janji adalah Malaysia. Okay. Oh, okay. Malaysia tu pada saya adalah janji. Janji. Oh. So Tak ada Malaysia kalau tak ada Sabah. tak ada Sabah. Means Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu memang that is the foundation of the constitution. So perlembagaan tu tanpa pun RUU Malaysia, boleh je Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni tukar jadi Malaysia. Betul, tapi pertukaran perkataan Malaysia tu diikuti dengan lebih 80 muka surat perubahan daripada artikel sampai ke jadual. So ini adalah satu benda yang sangat serius. Sebab kalau orang cakap pasal kita janji mulut ni, kita anggaplah kita boleh percayalah. Tapi kalau sudah sampai letak atas kertas, maksudnya serius sangat ni. Kalau dia sudah sampai bukan setakat atas kertas, dia masuk perlembagaan lagi. Itu yang selalu saya cakap pasal 40%. Bila orang cakap pasal, tadi cakap pasal apa, adakah idea masuk Malaysia ni bagus ke, tidak bagus ke? We cannot change the past. Yeah, it's subjective, ya. Benda dah jadi dah. Sekarang ni bukan kita nak salahkan orang yang dulu. Dulu, ya. Bila saya cakap pasal MA63 ni, kebanyakan ni yang orang-orang lama lah. Kalau saya jumpa orang Sabah, orang-orang lama, dia punya sentimen kebencian kepada orang Melayu tu, saya macam, oi, kau macam benci betul tau. Oh, ya. Dia punya benci tu yang macam Punca lah. dia macam ni orang Melayu ni. Itu yang ada sampai sentimen cakap memang orang Melayu ni macam ni. Ayat macam tu kan. So basically dia dah chop lah. So saya cakap that kau tak boleh round up everybody. So it's not like that. So agreement is like this. So now kita bagi tahu rakyat dah sampai tahap kita dah faham dah perlembagaan ni. So bila Tan Sri Wan Junaidi disebut MA63 dimasukkan dalam perlembagaan pada tahun 2021 dan digazet pada tahun 2022. So orang saya paling excuse me, kalau aku boleh masuk podcast masa tu kan. Jadi yang kau kuat-kuasakan Akta Malaysia 16 September tu apa benda tu? Yang dimasuk satu-satu tu apa tu? Yang artikel, ada satu artikel 169
Okay, 169 ni dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dia ada 169 A, B. Bila Malaysia Agreement start masuk, dia tambah C. 169 tu apa? Dia cerita pasal perjanjian antarabangsa di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Kerajaan UK, which is the Treaty Agreement, diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai treaty. Dan apa-apa agreement international tu memang diiktiraf. So untuk C, Malaysia Agreement ni dia tambah C tu, dia bagi tahu untuk Sabah dan Sarawak, kalau kita nak baca artikel 169 C ni, 169 ni berkenaan dengan perjanjian antarabangsa ni, mana-mana perkataan yang di dalam A dengan B ni tukar saja dengan Sabah ataupun Sarawak. Sarawak. So maksudnya it's not even tahun 2021 atau 2022 dia sejak tahun 63 pun benda tu memang sudah diiktiraf. Cuma tinggal bila kalau kita nak bawa satu isu, contoh kalau kita pergi mahkamah, saya selalu cakap ni, kalau kita bawa hal pergi mahkamah bukan counter pertanyaan. Dia tak akan betulkan kau punya demand. You are the one should know what is your demand. Saya charge orang ni menggunakan akta ni, menggunakan artikel ini, dia langgar dan dibuktikan. Tapi kalau mahkamah mendapati yang benda tu tidak ada locus standi ataupun tak kenal lah, macam benda ni tiada pelanggaran sebenarnya. So before kita pergi ke mahkamah, kita kena tahu dululah what is the issue. Betul. So the issue dia, orang Sabah sebenarnya ramai yang sudah berhenti untuk belajar MA 63. So bila saya jumpa ramai kawan-kawan kan, bila saya tulis buku, saya ni actually saya paksa diri ni. Pada mulanya saya cuma mau tahu je. Saya mau susun. Masa saya susun tu saya cuma mau tahu apa ni MA 63 dalam perlembagaan ni. Tapi bila dah susun kan, how I want to show to the public that I am serious about this. Aku terpaksa print buku tu. Alamak, aku terpaksa print lah. So I have to print, and then bila siap tu, saya teringat lagi satu keadaan yang orang Sabah ni bila cakap pasal MA 63, dia akan cakap macam ni. Adakah itu yang bahasa Melayu? So saya siapkan 80 muka surat depan tu bahasa Melayu berkenaan dengan penerangan. Okey, baik, satu kata ataupun satu perkataan. Irwan puas hati ataupun tidak dengan hak dan juga segala peruntukan yang dipulangkan kembali kepada Sabah? Tak puas hati. Okey, dan cukup. Masa itulah knowledge perlu diberikan kan. Betul. Jadi kita mengharapkan komen yang positif, walaupun mungkin sebab kita punya penonton podcast ni kritikal, kritis. Bagus, teruskan komen, dan Amin telah mengibarkan bendera asal Sabah. Mungkin ada, kalau bukan Sabah di bawah Bayu, ada Sabah lain kan, nama apa Sabah ke? Sabah di bawah Bayu lah. Actually tu daripada Sandakan tu. Dari Sandakan. Dari Sandakan seorang wanita Inggeris. Saint Agnes kan nama dia tu. Dia tengah tulis pasal buku Sandakan tu. Masa tu dia punya tempat tu dia macam di atas lah, dia nampak awan kan dekat situ. So Bayu tu. Itu yang below the wind. Below the wind. Okey, macam seolah-olah kerajaan di atas awan lah. Kerajaan di atas awan. Baik. Jadi terima kasih. Perlis dulu Indra Kayangan. Tapi dah tukar kepada Perlis Darussunnah. Tak silap lah kalau tak silap. Okey. Baik, jadi kita sengaja Amin ya. Baik, alhamdulillah kita dah ke penghujungnya. Tapi tak puas Irwan. Mungkin Irwan balik bila Irwan? Malam ni balik tak sempat untuk kita ada sesi-sesi yang lain. Tapi yang risau sebab kita pun memang nak cuba untuk buat memang podcast ini bergerak ke negeri-negeri. Mana tahu kita pemilih Sabah, kita bawa semua peralatan. Sebab Jaafar pun orang Sabah. Boleh bakal kau kan. Jadi Iwan kesini ada apa urusan? Ini je lah. Hanya untuk podcast. Berapa hari? Berapa malam? 2 hari, 3 hari 2 malam. 2 malam. Okey. Baik, insyaAllah terima kasih lah kerana jasa baik dan juga pengorbanan untuk datang ke Malaya. Malaya. Betul. Pun nampak international sikit. 2 jam mu jalan nak dekat. Tapi saya memang ada, saya dan Ami, saya rasa dulu ada tauliah Sabah Sarawak, alhamdulillah. So memang kita boleh pergi Sabah Sarawak, insya-Allah. Saya Sabah Sarawak tak ada masalah. Cuma jangan hilangkan kertas putih ya. Baik. Saya pun nak tanya, kenapa kena ada kertas putih tu? Itulah one of the agreement. Kalau tak ada kertas putih tu, buat laporan polis lah. Dia kena pakai pasport. So, tak, kenapa perlu macam tu? Kita kan Malaysia. Dia patah balik. Kenapa kena macam tu? Kita kan Malaysia. InsyaAllah kita ada segmen dan episod yang seterusnya. InsyaAllah sambungan bagi MA 63. InsyaAllah. InsyaAllah. Tutup.
InsyaAllah, terima kasih. Dan terus subscribe dan kongsikan input-input yang terbaik daripada kami semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi